Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu tahun 4 bersama Cikgu Bob. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema kemasyarakatan yang bertajuk Jiran Tetangga. Standard pembelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini ialah 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am mengikut konteks tidak formal. Kemahiran yang akan kita fokuskan ialah aspek tata bahasa, iaitu kata nama am. Pada akhir pembelajaran, kamu akan dapat membina 5 ayat menggunakan kata nama am dengan betul. Baiklah murid-murid, kamu semua mesti ada jiran di kawasan rumah kamu, kan? Kamu tahu tak apa itu jiran? Baiklah, cikgu akan jelaskan. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, jiran bermaksud orang yang tinggal berhampiran dengan rumah sendiri. Jiran ini termasuklah yang berada di hadapan, di belakang, di atas, bawah dan yang berhampiran dengan rumah kamu. Kenapa cikgu sebut atas dan bawah? Pastinya ada di antara kamu yang tinggal di rumah apartmen ataupun di rumah flat, kan? Sebagai contoh, perumahan penjawat awam 17 RK2. Ada 4 blok semuanya. Semua itu ialah jiran kamu. Walaupun kamu tinggal dalam blok yang berbeza, tetapi kamu berada dalam satu kawasan. Jelas? Baiklah. Selepas ini, pastikan kamu bertegur sapa dengan jiran kamu, sama ada dalam lift atau di mana-mana sahaja. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk utama kita. Apakah itu kata nama am? Cikgu akan terangkan definisi kata nama am terlebih dahulu. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada perkara atau benda yang bersifat umum. Cikgu pasti kamu telah mempelajari kata nama am ini semasa kamu berada di tahun 1, 2 dan 3 dahulu. Baiklah, kata nama am juga digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang hidup seperti manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sesuatu yang tidak hidup seperti tempat dan benda. Berikut merupakan contoh kata nama am. Kata nama am untuk manusia: ayah, lelaki, guru. Seterusnya, kata nama am untuk haiwan: ular, ikan, cacing. Seterusnya, tumbuh-tumbuhan: bunga, pokok, timun. Untuk benda yang tidak hidup: pensel, rumah, kereta. Dan yang terakhir ialah tempat: rumah, pulau dan sekolah. Seterusnya, mari kita baca petikan di dalam buku teks Bahasa Melayu di muka surat 6 dan kita kena pasti kata nama am yang terdapat dalam petikan tersebut. Jom kita baca. Situasi 1. Petikan ini bertajuk Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Hadif dan adiknya Aina berbasikal untuk pulang ke rumah. Mereka dari kebun komuniti. Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka, iaitu Pakcik Ismail dan Makcik Minah, berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Baiklah murid-murid, sekarang ini mari kita cari perkataan kata nama am yang terdapat dalam petikan ini. Ya, cikgu sudah jumpa. Kamu jumpa? Yang pertama, jiran. Jiran merupakan kata nama am
manusia. Seterusnya, sayur termasuk di bawah tumbuh-tumbuhan. Ikan tergolong dalam kata nama am haiwan. Ayam dan telur. Bagus murid-murid. Seterusnya, kita masih lagi dalam situasi yang pertama untuk perenggan yang kedua. Hadif dan Aina menyapa lalu bersalam dengan Pakcik Ismail dan Makcik Minah. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya khabar. Baiklah, cuba kamu pula cari kata nama am yang terdapat dalam petikan ini. Bagus, kamu telah jumpa perkataan basikal. Seterusnya, ya, kata nama am rumah. Tahniah. Mari kita teruskan membaca petikan yang seterusnya untuk situasi yang kedua. Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Makcik Minah menghidangkan minuman untuk mereka. Makcik Minah memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Baiklah, dalam petikan ini ada atau tidak kata nama am? Mari kita cari. Ya, ada perkataan rumah. Kita juga telah menjumpai perkataan ini pada situasi yang pertama. Jom kita baca perenggan kedua pula. Pakcik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pakcik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Makcik Minah memeluk Aina dengan penuh kasih sayang. Baiklah, untuk perenggan kedua ini, mari kita cari kata nama am jika ada. Nampaknya tiada kata nama am di perenggan tersebut. Baiklah murid-murid, sekarang ini tugas kamu keluarkan buku tulis sistem bahasa, senaraikan kata nama am yang terdapat dalam petikan itu tadi dalam peta buih seperti ini. Jom kita senaraikan kata nama am tersebut. Yang pertama, kita telah menjumpai perkataan sayur. Seterusnya kita telah menjumpai kata nama am ikan. Kita juga telah menjumpai kata nama am ayam, telur, basikal, rumah, adik, dan jiran. Baiklah murid-murid, seterusnya kamu perlu membina 5 ayat lengkap menggunakan kata nama am yang telah kamu senaraikan dalam peta buih itu tadi. Kamu hanya perlu pilih 5 sahaja kata nama am untuk kamu jadikan ayat yang lengkap. Sebagai contoh, cikgu telah berikan contoh di dalam latihan ini. Cikgu telah pilih perkataan jiran. Ayatnya seperti ini. Ayah menziarahi jiran kami di hospital. Baiklah, untuk yang seterusnya, kamu boleh pilih kata nama am yang ingin kamu jadikan ayat yang lengkap. Selamat mencuba. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah yang kamu telah pelajari pada hari ini? Bagus. Pada hari ini, kamu telah mempelajari tentang kata nama am. Antara yang kamu perlu tahu tentang kata nama am ialah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika berada di permulaan ayat.
Semoga kamu semua dapat menggunakan kata nama am dengan betul pada setiap masa. Sekian saja pertemuan kita kali ini. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.